Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, kepada penganjur program Wasilah Cinta ini yang saya amat kagumi, kepada saudara dan saudari, para hadirin dan hadirat, Datuk Datin, Tan Sri dan semua yang hadir pada hari ini. Rasa berbesar hati sangatlah kita pada hari ini melihat kedatangan di sini, dan tajuk yang telah diberikan pada saya pada hari ini adalah tentang peradaban alam Melayu dan Melaka serta Islam. Peradaban Melayu, Melaka dan Islam. Next. Di sini dibentangkan peta dunia yang saya dapat daripada Eropah Timur, daripada Profesor Kopansky daripada Poland, bahawasanya alam Melayu adalah tamadun dunia yang kelima. Sesudah Mesopotamia, sesudah Mesir, Indus Valley, tamadun India, tamadun Cina, dan kemudian ke Southeast Asia. Southeast Asia bermula di Champa, Vietnam sekarang ini. Tidak ramai daripada kita mengetahui tentang di mana tamadun kita. Hakikatnya tamadun kita adalah di Southeast Asia, adalah di kawasan Champa, Cambodia, Kedah, Patani, Kelantan, Aceh, Sumatera dan kawasan-kawasan sekitarnya. Next slide, please. Okey. Dan tak ramai daripada kita yang mengetahui tentang wujudnya peta ini. Ya, kerana sistem kurikulum kita tidak sampai ke maklumat kita ke maklumat ini, ya. Kalau diperhatikan di sini ialah kawasan kita Asia Tenggara, Malaysia, semenanjung Malaysia adalah Malay State. Sumatera, Malay State. Filipin, Malay. Borneo, Malay. Sulawesi, Malay. Funan, Champa, Langkasuka, Patani, Malay. Ini adalah peta sekitar tahun 475 AD. 475 AD sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir 571 AD. Bermaksud peta ini 100 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun. Inilah kita. Kita adalah bumi Melayu. Next slide please. Slide seterusnya. Okey. Ini amat menarik sekali. Di mana kita? Kita adalah Anatolia. Ini peta daripada kerajaan Osmani. Kita adalah bumi Anatolia. Adapun Sumatera dikenali sebagai Samatra. Ini tulisan Arab ini. Arab panggil Samatra, Samudra. Orang Eropah yang menamakan bumi Wifa ini adalah Sumatera. Arab memanggil Samudra. Kerana apa? Di sinilah permulaan terbentuknya kerajaan Islam Samudra Pasai. Sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya sekitar 1100 Masihi. Sekitar 1100 Masihi. Okey. Kita dikenali sebagai Anatolia. Maksudnya di sini kita di bawah jajahan Osmania. Ini berlaku sebelum kedatangan Portugis. Portugis menawan Melaka 1511. Bila masa Anatolia wujud, sebelum itu. Maksudnya kita ini hidup gembira. Kita hidup amat gembira di bawah pentadbiran Osmani.
pentadbiran Osmani bukan pentadbiran merampas, menjajah jarah milik alam kita, ya, bahan-bahan mineral yang ada di dalam negara kita. Bukan begitu. Perhubungan Osmani dengan kita perhubungan adik-beradik, perhubungan kasih sayang, mahabbah. Osmani banyak menolong kita dan kita banyak menghantar tentera kita menolong Osmani. Ya, jangan ingat tiada orang Melayu di dalam peperangan bersama Osmaniyah. Orang Melayu telah berhubung dengan Osmaniyah dan telah menolong bangsa Osmani untuk menawan beberapa negara di Eropah yang dikenali sebagai Asia Minor, ataupun tanah jajahan Eropah Timur oleh kerajaan Anatolia. Bila pula wujudnya Turki moden itu diwujudkan sesudah jatuhnya kerajaan Anatolia ataupun kerajaan Turki lama, ditukar kepada Turki moden pada tahun 1923 oleh Kemal Atatürk. Tetapi kerajaan Osmani sudah jatuh ketika 1922. 1924 Khulafah Osmaniyah secara rasmi diiktiraf telah jatuh. The fallen of Osmaniyah Khulafa. The fallen of Osmaniyah Khulafa. Okey. Ini adalah asalnya nama tanah Melayu kita. Dan tanah Melayu kita ini bersambung dengan Banjaran Titi Wangsa yang bersambung dengan Himalaya. Kita ada Banjaran Titi Wangsa, kan? Kita ada Banjaran Titi Wangsa. Di manakah gateway Banjaran Titi Wangsa di semenanjung Malaysia? Gateway kita Bawabah. Di mana Bawabah? Gateway Negeri Sembilan, Ulu Jempol. Itu adalah ulu. Mana kepala dia? Himalaya. Sebab itu kita tidak tenggelam. Kita mempunyai Banjaran Titi Wangsa yang cukup kukuh. Ya, sebab itu pentadbiran alam Melayu kuno sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, di mana pentadbiran tok nenek kita, leluhur kita di atas bukit, di gunung-gunung. Sebab itu kita ini Malaur. Mala itu orang, Ur itu tinggi, orang yang tinggal di tempat tinggi. Kita, kenapa, siapa yang menamakan? Orang-orang daripada Mesopotamia menamakan kita Malaur, itu daripada bahasa Akkadi. Ur itu ialah wilayah di Iraq yang asalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila mereka datang ke tempat kita, mereka melihat orang-orang di sini tinggal di tempat tinggi. Oh, Malaur. Itu daripada kajian saya. Asas wujudnya perkataan Melayu. Itu. Kita mempunyai hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi mereka yang tidak mempercayainya, kita tinggalkan saja. Kita meneruskan hasrat dan misi kita untuk memberitahu kepada orang ramai, kepada bangsa Melayu khususnya, bahwasanya anda adalah wakil daripada wali-wali dan ulama yang telah datang daripada zaman Nabi-Nabi. Slide seterusnya. Apakah takrif tanah Melayu? Terletak di timur Asia Tenggara, Kesultanan Melayu Melaka merupakan kuasa besar di Asia Tenggara yang berlatar belakangkan agama Islam, berjaya meluaskan jajahan takluk dan menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang ditawan. Semuanya bermula dengan penaklukan Melaka ke atas Kampar dan Siak, yang kemudiannya menjadi penghubung kepada Melaka untuk menguasai bahagian timur Sumatera. Selain dari Pahang, terdapat beberapa lagi buah kerajaan yang berjaya ditawan Melaka. Antaranya ialah Indragiri, Palembang, Jambi, Lingga dan Tunggal. Beberapa buah kawasan dan wilayah berjaya ditakluk dan diletakkan di bawah wilayah dan negara taklukan Melaka, antaranya Pahang,
Sening Ujung ataupun Sungai Ujung, Kelantan, Kedah, Jeram, Langat, Siam, Brunei, Banten, Kampar dan Siak. Rupat, Jambi, Bengkalis termasuklah Kepulauan Karimun. Okey. Itu cerita Kedah. Okey. Itu cerita Kedah. Di mana Sungai Batu, di mana Kedah? Rupanya kita lebih awal daripada tamadun Rum. Rupanya kita lebih tak awal daripada tamadun Rum. Kenapa saya kata begitu? Tadi 788 BCE. Okey, campur 2000. Berapa jika kita campur 2000? 2788. Jadi 2788 ia sebelum Rum. Grade 3000. Kita sudah ada tamadun sebelum Rum. Selepas Grade ia adalah kita, tetapi tidak diletak dalam data-data ekologi atau data tamadun dunia. Kenapa? Kerana orang kita tidak melibatkan diri dalam penentuan meletakkan tamadun dunia. Kerana mereka tidak mengiktiraf kita, kerana kita ini bangsa dijajah. Justru mereka tidak mengambil pandangan kita dan tidak meletakkan bangsa kita di dalam ini. Dan kita maklum setengah daripada negara mencipta artifak untuk meletakkan bangsa mereka di dalam carta ini. Tetapi orang Melayu bukan begitu. Orang Melayu suatu bangsa yang jujur. Satu bangsa yang jujur. Bila bertemu data, sesuatu data, Prof Mokhtar bawa ke luar negara, tanya berapa tarikh carbon dating. Bukan kita mencipta artifak, jujurnya kita. Walaupun ada pihak mempertikaikan lagi penemuan 788 BCE itu. Ya, padahal negara lain mencipta artifak untuk meletakkan mereka di sebaris di sini. Tetapi kita, nama kita tidak wujud di sini. Selepas lahir Nabi Isa AS, kita maklum Nabi Isa AS sebagaimana disetujui oleh dunia lahir 1 AD. Walaupun banyak dalam tafsir mengatakan ia lahir sebelum itu lagi, tetapi kita nak pegang konsensus ulama. Pandangan ahli akademik dan ahli sejarah mengatakan 1 AD. Apakah berlaku selepas lahir Nabi Isa? Wujudnya Melaka. Melaka ini sesudah tidak digunakan lagi pengaruh di Kedah. Bilanya berakhir proses peleburan besi di Kedah? 1300 AD. Proses di Kedah, kingdom di Kedah telah berakhir 1300 AD. Maksudnya 1300 hingga 1400. Maka mereka tidak menggunakan lagi kawasan Kedah sebagai pusat pelaburan. Walaupun kita maklum di kawasan Kedah itu terdapat di Sungai Merbuk itu dulu 5 kali lebih besar daripada hari ini. Sungai Merbuk sekarang kalau kita pergi, airnya besar, airnya hitam ya, jernih. Makna itu Sungai Purba. Kita tengok itu sudah luas ya. Tetapi dulu 5 kali daripada sekarang. Justru kapal-kapal besar boleh masuk melalui Sungai Merbuk itu untuk tembus ke Teluk Siam dan untuk masuk ke kawasan Kuala Kerai dan membina kerajaan di Tanah Merah. Saya sudah berbincang dengan Prof Mokhtar, terdapat 3 sungai daripada Sungai Merbuk itu. 2 sungai tembus ke Teluk Siam, 1 sungai boleh tembus ke Kuala Kerai. Ini bermaksud penggunaan kapal-kapal besar telah masuk ke kawasan itu dan telah membina kerajaan-kerajaan di situ. Kita kena ingat, dulu tak ada boundary. Dulu tidak ada boundary. Justru bila tidak ada boundary, maka tiada perbezaan Kedah, Kelantan, Terengganu, tiada beza. Tiada beza. Okey. Kita pergi kepada next slide please. 3 fasa hubungan tanah Melayu dan Osmaniyah yang mana ia berpusat di Melaka. Pertama, hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah sebelum kurun ke-15. Apa yang berlaku di Nusantara ataupun di kawasan jajahan Melaka, maknanya semenanjung Malaysia dan utara Sumatera itu, seperti Aceh, kerajaan Samudra Pasai, Lemuria itu, ianya adalah sebelum kurun yang ke-15. Kurun ke-15 bermaksud 1400 ke bawah, 1400 ke bawah. Hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah selepas kurun ke-15 hingga ke-17 ketika penjajahan Portugis. Yang ketiga, hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah kurun yang ke-17 hingga 19 ketika penjajahan Inggris.
Samudra Pasai atau Aceh. Samudra Pasai menjadi pusat pentadbiran kerajaan Islam sesudah kejatuhan kerajaan Baghdad yang diserang oleh Tartar sekitar 1300 AD. Ini kita cerita selepas zaman Nabi Isa. Makna kita zaman Nabi Isa kita sebut AD. Sebelum zaman Nabi Isa kita sebut BC. Ya. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang wujud sesudah jatuhnya kerajaan Sriwijaya. Untuk makluman semua, kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Islam, kerajaan Melayu Islam yang beragama Hanifah pada ketika itu. Tetapi sebab tidak ada orang-orang saleh datang berhubungan sebelum mana sezaman Rasulullah SAW, mereka mengembangkan agama Islam berterusan di tanah Arab itu. Kemungkinan kerajaan Melayu Sriwijaya ketinggalan, walaupun mereka tahu daripada tok nenek mereka ada agama langit, iaitu agama Hanifah, menyebabkan beberapa raja terawal Sriwijaya berhubungan dengan Muawiyah, berhubungan dengan Omar Abdul Aziz. Kita dapati ada dua surat daripada kerajaan Sriwijaya berhubung dengan Muawiyah dan berhubung dengan Omar Abdul Aziz. Surat daripada Muawiyah tak baca. Ada disimpan dalam perbendaharaan. Kemungkinan dia sibuk sebab pemerintahan Muawiyah pun tidak lama. Ya, tidak sampai 100 tahun. Tetapi bagaimana terbongkar wujud surat itu apabila Al-Jahiz menulis kitabnya Al-Hayawan, menceritakan tentang Al-Fil, tentang gajah banyak terdapat di Kedah, di selatan Thailand. Sehingga kan kerajaan Kedah menjual gajah sekitar 1200-1300, ya. Jadi apabila keadaan ini berterusan, maka tidak ada balasan daripada kerajaan Umayyah, maka Indra Warman menghantar surat sekali lagi kepada Omar Abdul Aziz, dan Khalifah Omar Abdul Aziz buka surat ini. Dan kita maklum pemerintahan Omar Abdul Aziz tidak sampai 3 tahun pun. Ada setengah mengatakan 3 tahun. Jadi apabila dia membuka surat itu, dia menulis perkataan Malikul Muluk. Malikul Muluk apabila diterjemahkan kepada tulisan, kepada bahasa Arab Malikul Muluk ialah daripada tulisan Sanskrit Maharaj. Maharaj dalam Sanskrit diterjemahkan kepada bahasa Arab Malikul Muluk. Dia menceritakan tentang bagaimana kami daripada raja segala raja dan permaisuri kami daripada raja segala raja, kami mempunyai pokok jadam, pokok limau nipis, batu-batu permata, kami mempunyai 1000 gajah, taman-taman kami penuh dengan bauan limau nipis sejauh 12 farsakh, lebih kurang 12 batu. Maksudnya kerajaan ini hebat dan besar, aman. Kami mempunyai emas, terimalah hadiah kami yang tak seberapa ini, tapi tolong hantarkan kepada aku seorang ulama yang boleh mengajarkan aku agama Islam, dan sesungguhnya aku ini Islam. Kita dapati catatan ini ada dalam manuskrip yang disimpan di Turki. Adapun manuskrip yang disimpan di Spanyol tidak menulis ana akhukum fil Islam, tetapi manuskrip di Turki ana akhukum fil Islam maujudah. Kita ada masalah di sini, dan ini boleh dibincangkan dengan lebih dalam lagi.